Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam selaku pengurusi majlis, pengurusi dan ahli yang terkuasa Masjid Ikhwanul Islam Taman Sukma Kuching ini, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia, yang aman damai ini, kita dapatlah sekali lagi kembali ke rumah Allah. Di saat orang lain sibuk dengan kerja-kerjanya, dengan aktiviti-aktiviti kehidupan seharian, tiba-tiba ada makhluk Allah Ta'ala ini kembali ke rumah Allah. Ada dua perkara yang saya fikir, satu benda yang agak ajaib dalam kehidupan kita, iaitulah apabila sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, manakah salat yang paling afdal?" Sahabat tanya Nabi, dia kata, "Manakah salat yang paling afdal?" Nabi jawab apa? Salatul rajul fi jawfil lail. Salat seorang itu di tengah malam. Memanglah tengah malam ni waktu orang tenang. Tenang tak tenang waktu tu? Tenanglah, semua orang tenang. Kecuali ada beberapa bulan yang tertentu orang kurang tenang waktu tu. Ramai orang bangun tahajud. Bulan apa tu? Tak lain pada Ramadan. Bulan ni bola perdana apa nama? Tu ramai orang tahajud. Pukul 3 pagi bangun. Kita lalu tengok skrin besar tu dekat restoran, skrin besar penuh orang. Itu orang boleh bangun. Waktu tu semangat betul dia jihad untuk bangun. Jadi saya pun kadang-kadang usik juga. Anda kata satu kaedah lah yang kita cuba buat, satu kaedah yang mudah untuk kita faham. Tuan-tuan guru kita beri nasihat, dia kata di zaman moden hari ni, kalau kita tak mampu buat ibadat, jangan buat maksiat. Tu ya. Maka orang yang tidur lebih baik daripada orang yang bangun. Sebab apa? Kalau tidur, malaikat tulis dia tidur je. Kalau tengok dalam rekod dia tak ada pun dia bangun qiyamul lail, tak apalah, sebab memang mazhab dia tidur je malam. Tapi kalau ada satu masa dia boleh bangun untuk orang lain, tapi bukan untuk Allah, macam mana kita nak jawab bulan-bulan yang lain yang kita tidak tahajud? Itu yang saya duk fikir. Jadi salatul fil jawfil lail, salat di tengah malam. Satu lagi salat yang kita kena teliti, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi mengatakan salatul awabin hina tarmudul fisal. Salatul awabin hina tarmudul fisal, salat orang baik, awabin, orang yang banyak kembali kepada Allah ketika panasnya kaki anak unta. Jadi Nabi dia buat bandingan dengan anak unta, sebab di kampung dia unta yang banyak, maka dia banding anak unta. Jadi panas kaki anak unta ni waktu mana? Yang kita sebut hari ni waktu duha. Sebab duha ni kalau kita tengok di negeri Arab, pukul 9.30 pagi ni memang panas dah. Dia pukul 12 tu zuhur dah, panas. Tapi tempat kita ni kalau musim hujan begini sampai pukul 11 ni tak panas-panas lagi kan. Kita jangan kira lah, yang kita ambil waktunya ghalib, waktu kebiasaan. Jadi tuan-tuan nampak ke tidak, Nabi beri satu salat, salatul awabin, salat orang yang baik. Mungkin tuan-tuan baca dalam buku-buku salat sunat, tak kena ustaz tu.
Salat sunat, dalam buku salat sunat kata salat awabi ni lepas maghrib 20 rakaat kan. Itu dalam buku kita, tapi ni hadis yang saya baca ni. Nabi kata salat orang yang baik ni, awabi ni, orang yang banyak kembali kepada Allah, iaitulah ketika waktu pagi, waktu panas kaki anak unta. Tuan-tuan cuba tengok perbandingan di antara dua waktu ini agak besar. Waktu malam orang tidur. Kalau orang ada yang boleh bangun pada waktu itu, orang itu dikira manusia yang hebat. Hebat tak hebat? Orang lain tidur, dia bangun. Bangun untuk salat, sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa pula dengan waktu pagi? Sehingga diberi gelaran salatul awabin. Sebab waktu duha begini, waktu manusia sibuk. Sibuk tak sibuk kita? Sibuk. Ada majlis kenduri, ada pasar pagi, ada macam-macam godaan tu ada tengah jalan. Nah. Ada waktu kerja lah. Kalau hari ni hari cuti, waktu hari kerja, orang duk kerja, duk cari ikan, duduk yang berjabat dengan jabat dia, yang duduk di kebun dengan pokok-pokok dia, pokok getahnya, pokok sawitnya, macam-macam pokok. Tiba-tiba hamba Allah ini mampu bersujud pada Allah. Maka orang itu diberi gelaran awabin, orang yang kembali kepada Allah. Boleh kata hebat tak hebat? Hebat. Bila mana orang boleh salat di saat orang lain sibuk dengan dunia dia. Inilah tuan-tuan. Karena itulah kalau kita boleh menghadiri waktu duha, kelas-kelas pengajian di saat ada waktu percutian begini, di saat orang lain sibuk, kita juga sibuk, tapi sibuk dengan ilmu, maka ketika itulah nampak kita tu insya-Allah sebagai salah seorang daripada manusia yang nak kepada kebajikan yang telah ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kelebihan kita, alhamdulillah. Jadi kita banyaklah bersyukur. Di saat kita orang lain sibuk dengan jadual-jadual sendiri, kita juga sibuk dengan jadual ilmu. Yang kita nak bincang pada hari ini iaitulah tentang rukun iman. Saya pilih yang pertama kita bincang ini dalam bab keimanan kepada Allah. Sebab apa? Kadang-kadang bila sebut, mari kita belajar rukun iman, ada juga di kalangan sahabat-sahabat kita dia kata, buat apa itu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain pada zaman kita hari ini, ilmu yang sudah disalah arti. Betul tak salah arti? Orang kat sini tak salah. Kita test tengok dulu. Sebabnya dia kata apa? Dia kata fardu ain ni ilmu anak-anak, ilmu budak-budak. Betul tak ilmu budak-budak? Kan bapak dia, mak dia petang-petang sibuk pergi sekolah sebab anak fardu ain. Sedangkan ilmu fardu ain itu maksudnya ilmu yang wajib setiap orang wajib ke atas kepalanya memahami ilmu itu. Dia wajib kena tahu. Kalau orang tanya dia, Islam? Islam. Kenapa tidak Islam baru balik haji pula contoh? Ini pakai kopiah baru-baru lagi. Awak ada Tuhan? Mestilah ada Tuhan. Allah Tuhan saya. Tapi kalau orang tanya kita, mana bukti ada Tuhan? Mana dalil ada Tuhan? Boleh tak boleh kita tunjuk dalil? Pada waktu itu kita susah mau cari. Saya tahu, ayah saya daripada kecil lagi cakap Allah ada. Jadi kita jadi iman setakat duk sandar dengan ayah gitu. Tak cukup. Dia tak boleh cakap memang bapak ada, Allah ada. Tak, dia tak boleh. Ilmu ini dipanggil ilmu fardu ain, maksudnya ilmu yang wajib setiap orang kena tahu. Dan ilmu inilah ilmu yang kita nak jawab soalan yang sudah bocor. Tahu dah soalan bocor? Ini bukan soalan SPM ni. Kalau soalan SPM bocor kena periksa lain. Tapi soalan ni bocor. Kata tak boleh jawab, habis. Apa dia soalan yang bocor tu? Man rabbuka? Kan selalu kan orang buat berlakon dah pula dah.
Man rabbuka, ha suka dia. Tak nak jawab. Berlakunlah berlakon. Sampai waktu jumpa malaikat sungguh baru dia tahu apa man rabbuka. Siapa Tuhan? Ini. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agama kamu? Ma kita buka. Berapa soalan bocor? 4 soalan. Siapa Tuhan kamu? Siapa nabi kamu? Apa agama kamu? Apa kitab kamu? Kalau kita tidak menghayati, tidak betul-betul memahami, kita yakin ke? Kita percaya ke kita boleh jawab? Ini pokok persoalan kita. Kita yakin ke kita kata, boleh jawab. Setengah-setengah tempat dia ada tuition pula. Tidak ada tuition. Kan kita bila lepas orang meninggalkan, ustaz, mari baca, ajar. Tuition ke ajar ke, kalau dia tu tidak ada keimanan yang dia boleh jawab, takkan boleh jawab. Walaupun soalan sudah bocor, tapi nak jawab bukan seperti yang disangka. Maka menjadi kewajipan kepada kita lah, kita belajar rukun iman biar mantap. Satu-satu kita kena tahu daripada mengenali Allah. Pagi tadi kita telah belajar tentang bagaimana Allah Ta'ala itu dikenali. Yang pertama sekali melalui makhluk yang ada ini. Tengok benda-benda. Kita tengok bukit, Allah besarnya. Kalaulah bukit besar ni, yang buat bukit tentulah lebih agung, lebih hebat lagi. Jadi semua benda kita sandar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita kenal Allah melalui nama-nama yang indah. Sebab apa nama Tuhan 99? Tadi tak sempat tanya tadi. Kenapa banyak nama Allah? Itu soalan. Soalan ini telah dijawab oleh seorang tokoh ulama yang hebat, nama dia Imam An-Nawawi, dalam kitabnya Tahzibul Asma' wal Lughat. Dia tulis, dia kata apa? Suatu perkara itu kalau banyak nama kepada satu benda, satu perkara, maka menunjukkan ketinggian dia. Contohnya dalam buku Mekah tu, saya tengok ramai jemaah kita dah dapat buku Mekah yang Madinah. Mekah ni berpuluh nama dia. Ummul Qura, apa lagi nama Mekah, Al-Balad, Al-Qaryah, macam-macam nama. Satu je tempat ya, Mekah. Tapi kenapa nama banyak? Sama juga Madinah, kenapa banyak? Allah SWT yang Maha Agung, zat yang satu, yang esa, yang tunggal, tapi nama dia kenapa banyak? Ini jawabnya, kata Nawawi rahimahullah, satu perkara apabila banyaknya nama pada satu benda menunjukkan kepada ketinggian dia. Allah yang Maha Agung, walaupun dia tunggal, esa, Allahu Ahad, tapi nama yang boleh diberi kepada Allah, yang Allah Ta'ala sendiri beri kepada dia, dan Nabi letak untuk Allah, nama yang banyak. Sebab nak suruh kita terasa, kalau mu ni susah hati, Allah bersifat dengan apa? Al-Halim, Allah Maha lemah lembut. An-Nasiru, Allah Maha penolong. Jadi kita rasa aku ada penolong. Bila kita rasa kita ni hebat, kita garang, kita baca pula Al-Jabbar, Al-Muntaqim, yang mengambil tindakan pada, barulah kita, setiap nama itu memberi kesan yang sesuai dengan kedudukan sifat Allah. Bila kamu rasa kamu kuat, nak buat zalim pada orang, ingat Allah Ta'ala lebih kuat. Bila kamu rasa kamu lemah, dosa banyak, Allah Ta'ala Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi kita tidak akan lemah. Mana-mana keadaan, kita duduk dalam suasana yang stabil, suasana yang aman. Kita susah, Allah Ta'ala menolong. Kita banyak dosa, Allah Ta'ala mengampun. Kita kuasa, kita kuat, Allah Ta'ala lagi gagah perkasa. Jadi nama-nama ini memberi kesan. Sama juga kalau kita sayang anak kita. Saya dah jumpa ada pelajar kita ni, dia terpaksa kena bawa 2 kad pengenalan. Sebab nama dia banyak lagi, Siti, Nur, apa panjang-panjang. Akhirnya nak tulis 1 kad tak muat, dia kena bawa 2 isi. Sebab nama panjang. Dia seorangnya. Saya cakap, awak ni kenapa lah panjang sangat? Boleh jadi dia ni orang payah dapat anak. Bila dapat anak seorang, dia letak 10 nama. Hari Sabtu dia panggil nama Nur, esok hari Ahad dia panggil nama Siti. Jadi kalau orang dengar rumah dia ada 10 anak, macam 10 anak ada. Tapi anak tunggal seorang tu ya ada. Jadi sayangnya kita kepada orang tu, menyebabkan nama kita letak banyak. Baik, ini perbincangan kita, sambungan sikit tadi tentang Asma'ul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang agung. Sehingga Nabi kita SAW dalam hadis tadi, Nabi kata apa? Siapa dia doa dengan nama-nama tersebut, tengok dalam buku kita ni,
Kita baca buku rukun iman. Yang tak ada lagi boleh dapatkan buku ni. Nabi kata apa ni? Muka surat 17 tu. Doa ini, bila sahabat tu doa, Allah inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawat. Bila sebut nama ni, ya zal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum, Nabi kata dia telah berdoa bismil a'zam, dengan nama Allah Ta'ala yang maha agung. Nama ni apabila didoa diperkenankan. Bila kita guna doa ni untuk minta, Allah Ta'ala akan beri permohonan itu. Itu dia panggil Asma' Husna. Jadi kita mengenali Allah Ta'ala melalui sifat-sifatnya yang maha tinggi, melalui nama-nama yang indah, barulah kita rasa kita kenal Allah. Kita sambung perbincangan kita pada siri yang kedua ini, iaitulah pengertian ibadat. Kita sebagai manusia, apa sebabnya Allah SWT cipta kita? Ini nak tahu. Apa sebab manusia diciptakan? Jawabnya, ibadat itu makna apa? Ibadat ialah suatu nama yang meliputi semua perkara. Ibadat satu nama yang meliputi semua perkara yang disukai oleh Allah serta diredainya. Ingat, mudah ya kalau kata semua perkara. Dari segi akidahnya, pegangan hati kita, amalan hati, amalan anggota kita, dan semua amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, daripada perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dan perbuatan yang wajib ditinggalkan. Jadi termasuklah di bawah nama ibadat ini semua perkara yang telah disyariatkan oleh Allah di dalam kitabnya, melalui sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ianya merupakan beberapa jenis ibadat. Sebahagian daripadanya ialah ibadat yang bergantung dengan hati, seperti rukun iman. Khauf, rasa takut kepada Allah. Raja, harap, mengharapkan keampunan Allah, rahmat Allah Ta'ala. Tawakal, raghbah, sangat kasih, suka kepada satu benda yang Allah Ta'ala perintahkan. Rahbah, gerun, takut. Dan lainnya dari jenis ibadat, sebahagiannya ibadat zahir seperti salat, puasa, zakat dan haji. Baiklah, itu dia panggil definisi ibadat. Kalau kita kata kita beribadat, apa makna? Ini yang kita kena bincang. Salah kefahaman kita tentang ibadat menyebabkan agama Islam ini jadi sempit. Bila orang kata, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak jadikan jin dan manusia ini kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku. Kita pun kata, takkanlah nak ibadat 24 jam. Bila nak kerja, bila nak cari makan, bila nak rehat. Bila kita faham takrif ibadat, barulah kita nampak benda tu luas. Semula, sekali lagi saya ulang, pengertian ibadat itu iaitulah semua perkara yang diredai dan disukai oleh Allah Ta'ala, sama ada melalui pegangan hati yang disebut i'tiqad, ataupun perbuatan yang zahir, ataupun perkataan. Hati, perkataan dan perbuatan, semua itu ibadat. Apabila ianya diredai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita senang ya, kita nak tahu. Kalau kita faham maksud ini, barulah kita akan terasa. Kita rasa apa? Kita akan terasa bahawa semua benda yang kita buat, kalau orang tanya nak pergi mana pagi tu, pergi pejabat. Kenapa nak pergi pejabat? Sebab nak pergi cari rezeki yang halal, nak buat kerja yang membangunkan negara, untuk mencari keamanan, dapat beribadat dengan baik. Semua benda yang kita buat daripada pagi sampai habis waktu pejabat jam 5 petang, dikira ibadat kepada Allah. Tengah-tengah kita duduk kerja pula, orang mari bagi sampo ke bawah meja. Sampo apa ni? Tadi kita bincang dah, orang tak akan sebut sampo rasuah, betul tak? Dia akan kata ini sampo tip lah.
Macam-macam istilah. Dia lari tajuk. Tip, duit kopi, apa benar? Duit minyak. Apa lagi istilah yang biasa kita dengar lah. Semua ni kalau kita tahu dia tu satu penyelewengan yang menafikan makna ibadah kita kepada Allah. Lah, kata tak, saya beribadat sekarang. Apa makna ibadat? Tidak menerima benda-benda yang haram. Ibadat, kerja buat kita ibadat. Termasuklah orang mari perli Salman Al-Farisi. Dia kata, Salman, kamu kata Nabi kamu ni komplit agama dia. Ma faratna fil kitab min syai'. Tak tinggal apa benda dalam kitab. Dia nak perli sebenarnya. Kalau kamu pergi tandas, Nabi kamu ajar juga. Salman kata ada. Hatta fil khala'. Pergi tandas ajar juga. Nak masuk kaki kiri, nak masuk kena doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nak keluar kanan. Sudah keluar, ghufranaka. Tengok. Tak boleh duduk lama dalam tu, jangan duduk termenung panjang. Sebab di situ syaitan duduk. Jadi, maka terkejut orang dia kata, kalau macam ni ada semua. Nak duduk dengan isteri pun Nabi tak tinggal, dia ajar lagi. Ajar, kena baca. Doa-doa yang Tuhan semua hafal lah ke dah. Kata apa? Kalau tak apa, kena ingat balik, bahaya tak apa. Kan Nabi kata siapa dia baca yang ni, kalau direzekikan zuriat, Allah Ta'ala pelihara daripada syaitan. Mungkin yang terlepas-terlepas tu, wallahu alam lah. Kadang-kadang dia baca, saya baca sentiasa, tapi adalah kadang-kadang miscommunication yang menyebabkan ada lompat seorang dua tu, nak kata apa. Jangan kata doa ni tak betul, tak. Kita tak terbaca. Ini masalah kita. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah kita yang terlupa. Baiklah, jelas daripada kita makna ibadat. Setelah kita memahami erti ibadat ini, merangkumi semua perkara, barulah kita dapat memahami surah Az-Zariyat ayat yang Allah Ta'ala sebut tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada aku. Jelas tak jelas daripada kita? Jelas. Kita pergi lagi. Bila kita tengok ibadat, tidak sah suatu ibadat itu kecuali dibina di atas dua landasan. Ini kena belajar. Dia panggil syarat penerimaan ibadat. Ibadat tidak diterima kecuali apabila merangkumi dua asas ini. Yang pertama, mengikhlaskan ibadat kepada Allah. Ikhlas. Kenapa ibadat ini? Kerana Allah. Apa benda pun dengan niat. Kan kita baca dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Yang ajaibnya, Imam Bukhari, pernah dengar lah orang panggil Sahih Bukhari. Imam Bukhari letak hadis ni yang pertama dalam kitab Sahih dia. Hadis innamal a'malu binniyat. Sebab apa? Dia kata, aku nak suruh apa yang aku tulis lepas pada ni, semuanya melalui niat yang baik. Jadi syarat yang pertama kita nak terima amalan kita, mestilah dengan niat. Ikhlas kepada Allah Ta'ala dan tidak melakukan syirik kepadanya. Inilah makna syahadah, pengakuan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ingatlah, bagi Allah Ta'ala lah agama yang murni, yang bersih dari segala rupa syirik. Dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi pelindung dan penolong, sambil berkata kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah dengan sehampir-hampirnya. Jadi orang yang bukan Islam menjadikan perantara di antara dia dengan Tuhan melalui berhala dia, maka ini dipanggil perbuatan yang tidak baik, perbuatan syirik. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang kedua, mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat terima ibadat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikut
ajaran yang Nabi kita bawa, dengan melakukannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa membuat sebarang penambahan atau mengurangkannya. Inilah makna syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Ini kita letak. Tadi ayat yang kita baca tadi, syarat penerimaan itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah aku. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam apa ni, hadis dia, bila Nabi kita salat, Nabi kita bersabda, sallu kama raaitumuni usalli. Mu salatlah sebagaimana mu tengok aku salat. Baik. Bila kita tengok Nabi salat? Sedap juga soalan ni. Kalau macam ni ustaz, tak boleh salat dah kita. Sebab kita tak tengok Nabi salat. Waktu zaman dulu pula tak ada rakaman. Kalau ada video, senang dah. Tengok slide. Oh ni salat Nabi ni. Habis macam mana kita nak jawab? Jawabnya yang paling simple, yang paling mudah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika dia salat, telah diteliti oleh para sahabat. Di antaranya Malik ibn Huwairis tengok Nabi. Malik ni dia belajar salat dengan Nabi 20 hari, 20 malam. Bila dia nak balik ke rumah dia, Nabi berpesan, "Hei Malik, bila kamu balik ke negeri kampung kamu, masuk waktu salat, salah seorang pada kamu azan. Summa wasallu kama raaitumuni usalli." Mu salat mengikut apa yang mu tengok aku salat. Jadi satu. Waktu nak pergi haji, sama juga. Nabi pesan kepada sahabat, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah amalan haji aku ini, amalan haji kamu daripada apa yang aku buat. Maka Allah Ta'ala perintah kepada kita, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Mana-mana yang Allah Ta'ala perintah pada kamu, ambillah. Dan mana-mana yang nahatlah apa ni, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, mana-mana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa pada kamu, terimalah serta amalkan, dan segala yang dilarangnya maka patuhilah larangannya. Suratul Hasyr ayat 7. Jadi kita ambil satu kaedah yang besar. Syarat penerimaan ikhlas itu dua perkara. Yang pertama ikhlas, yang kedua ikut cara Nabi. Nabi salat Zuhur 4 rakaat. Mari zaman kita hari ni tak boleh 4 rakaat. Sebab Nabi ni maksum, tak ada dosa. Nabi ni banyak dah ibadat lain, kita ibadat kurang. Habis kita nak doublekan dia, daripada 4 pergi jadi 8 rakaat. Boleh? Tak ada lah, tak ada tambah-tambah lagi. Ekstra tak main. Ekstra ni kalau bak nak tambah minyak 3 sempu 3 dalam 1 boleh, tapi dalam bak salat, dalam bak ibadat tak boleh lagi kita tambah kan. Jadi jelas. Wa ma nahakum, apa yang Nabi kita larang, tinggalkan. Jangan diambil. Kalau kita baik, orang ni ikut Nabi, solat 4 rakaat lah Zuhur, tak lepas lebih. Tapi tengah ada solat tu tak ikhlas pula. Nak tunjuk dengan orang, aku hari ni oleh kerana orang ramai ni khusyuk lagi, tunduk ya salat. Biasa tak tunduk. Hari tu, hari nak tunjuk dengan orang tu tunduk. Itu dia panggil tidak ikhlas. Maka amalannya tidak diterima. Orang ni ikhlas, tapi subuh pula 3 rakaat. Jadi tak jadi? Tak jadi. Dia mesti serentak, ikhlas dan ikut. Ini satu kaedah yang besar dalam ibadat. Ibadat tak mungkin kita tak buat sebagaimana yang kita belajar. Tak boleh. Mesti buat dua perkara, ikhlas dan ikut. Baik, kita berpindah pada tajuk yang berikutnya. Perhambaan ubudiyah yang sempurna tidak akan terlaksana kecuali dengan dua perkara. Yang pertama, mahabbah, atau cintakan Allah dengan sepenuhnya, iaitu dengan mendahulukan mahabbah, cinta Allah mengatasi cinta yang lain. Yang kedua, tunduk dan patuh dan menghina diri kepada Allah, iaitu dengan melaksanakan semua tuntutan dan menjauhkan diri daripada semua larangan. Ini makna Islam. Islam itu makna apa?
Iman, tengok, kita beza dua. Iman dengan Islam ini, kalau bersatu, dia berpisah. Kalau dia berpisah, dia satu. Ini ingat kaedah ni, payah sikit. Kalau dia bersama, dia berasing. Kalau dia berasing, dia satu. Macam mana huraian dia? Islam 5 rukun, iman 6. Iman mawaqara fil qalb, semuanya duduk di hati. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya. Pasal dia kata percaya, sebab benda kita tak tengok semua. Mana boleh tak tengok? Quran kita tengok. Yang ada depan kita ni mushaf. Kita tengok ke malaikat turun dari langit mai rumah Nabi, ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini Quran nak buat turun, tak tengok. Kita percaya apa yang sudah kita terima. Itu dia panggil percaya. Satu. Yang kedua, kita percaya apa yang Quran sebut dalam ni. Ada berlakunya kiamat, berlakunya itu, berlakunya huru-hara, berlaku apa-apa yang berlaku. Ini penerimaan kita semuanya kepada perkara yang gaib, benda tak nampak. Iman. Mari Islam, Islam benda yang zahir. Salat, zahir ke tak zahir? Zahir, bukan zakat zahir. Orang laki-laki kena diminta solat berjamaah pula di masjid. Kalau hari Jumaat wajib pula kena pergi. Zahir, nak suruh nampak. Puasa, zahir tak zahir? Zahir, orang tak puasa nampak segar molek. Orang lain mengantuk belaka, dia sihat walafiat tak. Lain macam. Walaupun dia masuk dalam benda yang tak zahir, dia boleh makan dalam rumah, tapi kerja buat zahir. Zakat nampak. Jadi Islam dengan iman berbeza. Yang ni dalam hati, yang ni anggota. Taib. Tapi kalau dia berasingan, mu ni orang Islam kau beriman? Islam, Muslim, tak payah tanya. Awak mukmin? Tak. Kalau saya orang mukmin, awak Muslim? Kena penampak lah jawabnya tak? Tak percaya lagi dia ni. Aku dijawab lah aku orang Islam, tanya lagi. Itu dia panggil. Bila dia pisah, jadi satu. Kalau dia satu, dia jadi dua. Maka kita tahulah. Jadi syarat dia, ubudiyah, perhambaan diri itu duduk di mana? Duduk di bawah cinta dan tunduk. Mana buktinya? Tengok ayat yang belakang tadi, muka surat 33 tu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, tengok, fala wa rabbik, tengok, kalau orang belajar bahasa Arab dia ada sumpah, demi Tuhan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dikira beriman sehingga mereka berhakimkan engkau, jadikan engkau ni sebagai hakim, sebagai pemutus dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka tidak berasa di hati mereka suatu keberatan daripada apa yang telah engkau putuskan itu, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Tanda letak di ayat itu 3 perkara. Syarat seorang Muslim, yang pertama, menjadikan Nabi sebagai hakim. Syarat yang kedua, la yajidu fi anfusihim, tidak ada dalam hatinya perasaan takwa hati terhadap keputusan Islam. Syarat yang ketiga, wa yusallimu taslima, serah diri, menerima. Mana contoh yang kita nampak? Itu makna Islam. Islam itu makna apa? Mencerah diri, tunduk dan patuh. Bila kita sudah salat, contohlah kita salat, lepas salat kita kata apa? Alhamdulillah, syukur, salat. Sebab perintah Allah, salat. Bila kita bayar zakat, keluar pusat zakat, alhamdulillah, aku dah tunai tanggungjawab. Tapi minta maaf lah kalau ada kawan-kawan kita polis ke trafik kat sini, JPJ dah. Kalau orang kena saman, lari laju 300, sudah pergi bayar di pejabat polis 300, keluar tu alhamdulillah ke apa yang keluar, masuk kereta, alhamdulillah, tenang aku dapat bayar ke polis 300.
Kau masuk dalam kereta, kelak kau punya orang. Tak ada orang lain kena sama atas dunia ni. Sebab tak menerima, hati tak menerima. Itu dia panggil, naknya syarat orang Islam ni 3. Terima undang-undang dan tenang hati menerima, wa yusallimu, tunduk pada undang-undang. Selagi kita mengingkari Islam ini, kita rasa tak puas hati. Contohnya sebahagian daripada anak orang Islam hari ni tak puas hati dengan undang-undang Islam. Apabila ada, saya tak nak sebutlah nama apa NGO ni, tak cantik kita sebut orang, dia kata Quran pun diskriminasi wanita juga. Kau tak sampai sini, jauh ni. Jauh ni jarak kita tak. Daripada Kuala Lumpur ni 1100 km jarak. Dunia hari ni dah jadi dekat dah. Dia kata Islam diskriminasi wanita. Mana? Kenapa laki-laki dapat 2 pesaka, wanita dapat 1? Sedap juga dia tu. Dia panggil woman right ke apa right ni. Jadi nampak dia orang ni terima tak terima Quran yang bagi. Walizzakari mislu hazzil unsayain. Anak laki-laki 2 bahagian daripada anak perempuan. Tiba-tiba kita boleh engkar Quran tak betul. Subhanallah. Apa kita nak kata? Ini penerimaan duduk di sini. Syarat orang tu menunjukkan dia abdi, ubudiyah kepada Allah Ta'ala, mesti 2 perkara. Cinta kepada hukum yang diputuskan itu. Yang kedua, istislam, tunduk dan patuh. Selagi kita rasa tak selesa dengan Islam, bermakna Islam kita masih lagi perlu dipertingkatkan, perlu diperbaiki. Dalil-dalil keesaan Allah, dalilnya banyak. Tengok dalam muka surat 36. Kalau orang tanya, mu ada Allah? Ada. Mana dalil? Ni, tunjuk dalil. Yang pertama, hebatnya kejadian alam semesta ini. Alam ni hebat. Halus seni ciptaannya. Mana tak halusnya? Kalau kita tengok manusia je Allah Ta'ala buat, comel tak comel kita? Comel. Betul tak? Dia buat ni, dia tahu dah manusia ni akan melalui hari hujan dan hari panas. Betul? Macam mana kalau Tuhan pusing hidung, pusing ke atas? Jawab dia mati lemah lah kita tak? Mandi masuk air, sudah lah. Tiba-tiba terguling dalam tanda apa ni? Mati dah, lemah. Masuk air hujan dalam hidung. Betul tak? Dia tahu nak makan, tangan duduk sini. Tangan akan masuk dalam mulut. Bila masuk dalam mulut, ada pos pakum, checkpoint situ. Hidung tengok, bau lain macam, jangan masuk lagi. Kalau hidung kat sini macam mana? Tarik dulu sini. Dong, tanya dulu. Ada masam ni? Tunjukkan mata. Allahu Akbar. Tuan-tuan kalau tengoklah seni ciptaan Allah Ta'ala ini, kita fikir hak ni pun cukup dah. Cukup memadai dah. Dengan yang ada ini, dalil ada Allah Azza wa Jalla. Tak cukup lagi. Orang tak berfikir tak cukup ni. Tak cukup lagi ni. Evidence belum kuat. Belum kuat tu apa dia? Yang main itu dipanggil cukup sudah ada. Jadi tengok dalam ayat Quran ni panjang lah. Saya tak mampu nak baca semua. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku nanti. Kalau kita baca sini 3 hari 3 malam pun tak habis. Satu. Yang kedua, ajaran syariat yang Allah utuskan melalui rasul-rasul dan dikuatkan pula ajaran tersebut dengan tanda-tanda keterangan yang menunjukkan kepada wahdaniyah serta keesaan Allah Ta'ala untuk disembah. Tengok dia mari. Mana dalam Quran? Tengok dalam ayat Quran dibawa laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nas bil qist. Tuhan cabar ni tengok. Kalaulah manusia ni berkumpul untuk nak buat Quran, tak mampu. Ini dia panggil kejadian ajaran Islam itu selari dengan ilmu yang ada. Ini tanda kekuasaan Allah. Tanda tak tanda apa tuan-tuan tengok. Kalau kita baca dalam Quran, dia ayat ni sebut apa? Kalau manusia ni berkumpul nak bawa Quran ni tak mampu. Baik. Quran ni turun, lama mana dia turun? 23 tahun. Berapa tahun? 23 tahun. Kita duduk berjabat tahulah. Dalam masa 5-6 bulan, arahan kita bercanggah tak bercanggah dengan yang awal bulan dulu? Bercanggah dah. Ini 23 tahun tak ada satu percanggahan yang berlaku dalam Quran. Seorang daripada Kanada, nama dia Gary Miller. Pernah dengar tak nama orang putih? Gary Miller ni? Tengok dalam search dalam
Dalam internet, dalam Google, tengok Gary Miller. Dia telah dilantik oleh kerajaan Kanada nak cari peluru baru untuk orang Kristian serang kita. Dia kata mau cari dalam Quran ni di mana fakta yang bercanggah dengan sainsnya, dengan maklumat. Mana fakta bercanggah? Bawa ke sini. Setahun dia cari. Dia korek cari, nak cari fakta yang bercanggah dengan sains, tak jumpa. Korek yang kedua, nak cari fakta sama dia bercanggah di antara sama-sama ayat, tak jumpa. Setahun dia kaji Quran, kaji. Masuk tahun yang kedua, apa yang terjadi tuan-tuan? Gary Miller telah mengisytiharkan bertukar nama kepada Abdul Ahad Umar. Masuk Islam. Sebab tak jumpa dalam Quran. Ini menunjukkan bahawa keagungan Allah Ta'ala, kitab yang dia turun ini, Nabi bercakap pada 1400 tahun dulu, zaman tak ada teknologi, tidak ada makmal, tidak ada alat-alat moden yang boleh kita tengok. Tiba-tiba yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercakap itu dibawa kepada ahli sains moden hari ini, jumpa semua tepat apa yang ada. Tepat tak tepat? Tepat dalam Quran kata. Ini cerita besi mari daripada mana? Allahu Akbar, tuan-tuan. Kalau kita baca cerita mukjizat Al-Quran pun cukup dah kita. Dalil yang ketiga kepada keesaan Allah Ta'ala, fitrah kejadian manusia. Manusia ni Allah Ta'ala jadi ciptakan dia dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Dia dijadikan di atas dasar mengakui keesaan Allah. Nabi sebut dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu dilahirkan di atas landasan yang benar, fitrah. Maka mak ayah dia lah mencorakkan anak dia. Nak suruh jadi Yahudi ke, nak suruh jadi Kristian ke, nak suruh jadi Majusi ke, mak dia. Sebab itulah kita tengok, kadang-kadang tuan-tuan kena ingat, kita yang duduk dalam suasana masyarakat majmuk, kita berkawan semua dengan orang bukan Islam, Kristian, orang Buddha, orang apa pun kita kawan. Tak pernah kita kelahi dengan dia. Tapi ingat, jangan sampai kita terikut perjalanan agama mereka. Jangan. Kadang-kadang kita rasa susah hati juga. Bila mari kak-kak jemputan, bila nak kahwin, hari Kristian. Saya rasa begak juga ni. Kenapa nak kaitkan perkahwinan kita dengan orang Kristian? Dia kata hari cuti, bulan Disember semuanya cuti sekolah belaka. Kenapa pergi pilih hari tarikh yang begitu keramat ni? Keramat tak keramat? Keramat. Orang Kristian belah kek sebab hari raya, kita belah kek ingat hari perkahwinan. Ini bahaya. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Jadi fitrah manusia, kejadian asal manusia, fitrah duduk di mana? Duduk di mereka ini asalnya beriman kepada Allah. Yang merusakkan dia, perjalanan hidup yang merusakkan kita, yang menyebabkan kita lari daripada landasan yang benar. Tamaklah kita perbincangan tentang rukun iman serengkas yang mungkin. Kalau yang bagusnya nak faham tentang rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Ta'ala, itu sahaja pun mengambil masa yang lama. Tapi kata ulama, daripada kita mendetailkan satu benda sampai hal yang lain terabai, lebih baik kita ringkaskan dan kita boleh belajar semua. Itu daripada kaedah. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan kepada kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali punya, dia kata mu jangan sibukkan dengan satu je nak mengaji. Kalau nak mengaji tak nak ngaji hak ni je. Lagi tak khatam ni aku tak boleh ngaji hak lain tak. Kita kena belajar hak ni, dan kita belajar ke ilmu-ilmu lain, barulah kita dapat maklumat tu serentak datang. Jadi sama yang kita pilih pendekatan hari ni, kita belajar semua. Baiklah, kita berpindah pada tajuk yang kedua, beriman dengan malaikat. Beriman dengan malaikat. Jadi sebelum berpindah pada beriman dengan malaikat ni, saya rasa kalau ada persoalan tentang iman, rukun iman yang pertama tu, kita beri peluang dulu, kita break situ. Takut nanti dia tahu bertukar. Daripada sini pergi ke malaikat pula, turun balik soalan yang lain pula, mungkin terlupa. Kalau ada soalan, dipersilakan. Rukun yang kedua, beriman dengan malaikat. Malaikat ni termasuk dalam perkara gaib ke perkara yang ada? Perkara gaib. Sebab kita tak pernah tengok malaikat. Ada tak orang tengok malaikat? Ada. Malaikat dia boleh berupa manusia, dia boleh berupa hayawan, dia boleh berupa benda-benda yang pelik-pelik, ajaib. Allah Ta'ala beri pada dia. Kita balik pada takrif. Pengertian
Beriman dengan malaikat ialah i'tiqad. I'tiqad tu maknanya kita percaya dengan hati, dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah mempunyai malaikat yang dijadikan daripada cahaya. Malaikat mari daripada cahaya, yang telah ditentukan untuk melakukan ketaatan, tidak melakukan sebarang maksiat terhadap Allah, dan melaksanakan semua arahan yang diperintahkan. Mereka sentiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang dengan tidak pernah berasa jemu. Tidak diketahui bilangan mereka kecuali Allah. Allah telah menetapkan kepada mereka tugas dan tanggungjawab yang bermacam-macam. Jadi malaikat ni kita percaya ada satu makhluk. Allah jadikan dia daripada nur, daripada cahaya. Lawan dia syaitan, jin, yang dijadikan daripada api. Jadi api bahaya, cahaya ni yang kita nak. Tersebut dalam hadis, dapat ayat Quran yang telah kita baca tadi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi. In dalil kepada adanya malaikat. Dalam hadis Jibril yang panjang pun, iaitulah malaikat antuk minabillah wa malaikatihi. Baiklah, seterusnya muka surat 44. Kedudukan beriman kepada malaikat di sisi agama serta hukum. Apa status beriman kepada malaikat? Beriman kepada malaikat ialah rukun kedua daripada rukun iman yang 6. Tidak sah dan tidak diterima iman seorang hamba itu melainkan dengan beriman kepadanya. Tak sah kalau orang tu kata aku beriman semua dengan benda lain, tapi malaikat je aku tak beriman sebab tak pernah tengok dia. Dia kena tengok. Tadi saya ceritakan orang Yahudi ni, dia kira madiyah, kira nampak benda. Yang ada benda adalah, kalau tak ada benda tak ada. Para ulama telah berijma', telah bersepakat tentang kewajipan beriman dengan para malaikat. Maka siapa yang mengingkari mereka atau sebahagian daripada mereka seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala, hukumnya adalah kafir kerana bercanggah dengan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Jadi orang tak percaya kepada malaikat, orang ini dikira orang bukan Islam kerana bercanggah dengan arahan. Cara beriman dengan malaikat. Baik, kita tahu dah rukun iman tu beriman dengan malaikat. Apa cara dia? Yang pertama, mengakui kewujudan mereka. Kita kena aku malaikat ada. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan untuk beribadat kepada Allah. Kewujudan mereka adalah hakiki. Mereka ni ada sungguh, bukan kata ada khayalan. Tak. Setengah orang dia kata malaikat ni cerita imaging, gambaran ni. Tak ada. Lah, malaikat bagi kita ada. Kita tidak dapat melihat mereka bukan bermakna mereka tidak wujud. Jangan kata oleh kerana kita tak tengok, kita kata malaikat tak ada sebab tak pernah tengok. Kalau macam tu banyaklah benda tak ada atas dunia ni. Tak. Kalau orang tanya, "Oh, aku baru balik Mekah, ada Kaabah kat Mekah." Mana ada, aku tak pernah tengok pun. Kalau zaman dulu betul lah. Zaman kita hari ni tak pernah tengok pun. Kita tengoklah melalui TV dan sebagainya kan. Buktinya berapa banyak makhluk lain dalam alam ini yang kita tidak nampak, sedangkan ianya memang wujud. Kita tak nampak tapi dia ada. Nabi SAW telah melihat rupa asli Jibril sebanyak 2 kali. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum telah melihat sebahagian daripada malaikat yang menyerupai manusia. Imam Ahmad cerita dalam Musnad, dia kata apa? Rasulullah SAW telah melihat Jibril dengan rupanya yang asli, mempunyai 600 sayap. Setiap helai sayapnya memenuhi ufuk. Nabi tengok Jibril 600 sayap dia ada. Coba-coba tuan bayangkanlah besar mana Jibril. 600 sayap. Kapal terbang yang kita naik tu pun 2 sayap je ada. Itu berapa orang boleh naik? 100 orang sampai 400 orang. Kalau kapal-kapal haji yang besar tu 400 orang naik tak? Saya bila cerita kapal terbang ni, adalah kawan buat nakal. Dia kata, "Ustaz naik apa?" Saya kata, "Saya naik kapal Firefly." Oi, dia kata, "Panas lah Firefly." Saya kata, "Apa panasnya?" Dia kata, "Kipas duduk kat luar." Firefly yang kecil lah, bukan yang sini. Macam-macam orang.
Kipas dekat luar panas dia kata. Oh, nak kata mu ni buat lagu gitu. Kita ingat ke panas apa benda. Kata dia naik koyo pelan. Kipas dia pusing. Baiklah. Kita tengok kapal terbang 2 sayap. Beratus orang boleh muat. Jibril alaihissalam 600 sayap. Satu sayap sadul ufuk. Penuh. Timur dengan barat. Faham? Mari. Bersama dengan Jibril, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ini baru Jibril, tengok yang lain pula. Telah sabit dalam hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa Jibril datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyerupai seorang laki-laki yang putih pakaiannya. Ingat tak cerita masyhur kan? Malaikat datang, letak lutut dia belaga dengan lutut Nabi. Pakai putih, comel orang, tapi tidak dikenali. Orang mana ni? Tak tahu. Siapa dia? Tak kenal. Sebab memang Jibril berupa manusia. Nabi pun bila lepas tanya soalan, 3 soalan kan tanya tentang iman, Islam, ihsan, alamat kiamat. Sudah semua dia pergi, Nabi tanya, sahabat, siapa tu? Pakcik mana? Sahabat pergi tengok, tak ada dah. Nabi kata jangan cari. Itulah Jibril datang jumpa. Jadi banyaklah cerita-cerita lagi malaikat ni boleh dia tengok. Yang kedua, cara beriman yang kedua untuk malaikat, apa dia? Meletakkan taraf kedudukannya pada tempat yang telah Allah tentukan kepada mereka. Mereka adalah hamba Allah yang diberi arahan, beri tugas. Allah telah meletakkan mereka dengan tugas masing-masing. Jangan duk kata malaikat ni anak Tuhan lah, macam orang kafir Quraisy. Dia kata wa qalu takhadar rahman walada, subhanah. Dia kata Allah Taala ambil anak pula. Malaikat tu anak Tuhan. Main buat kafir ni boleh pada. Jadi itu dipanggil. Jadi di antara tugas mereka tak pernah derhaka kepada Allah. Kita berpindah kepada huraian mengenai beriman dengan malaikat secara terperinci. Yang tadi secara umum. Percaya dia ada, percaya kepada tugas. Yang kedua, huraian secara terperinci tentang malaikat. Apa dia malaikat? Perkara pertama, asal kejadian malaikat. Allah telah mencipta malaikat daripada cahaya, sebagaimana Allah ciptakan jin daripada api dan anak Adam daripada tanah. Malaikat telah diciptakan sebelum dijadikan Adam. Ingat, kalau orang tanya ada hadis macam ni, boleh jawablah. Siapa dulu? Malaikat dulu ke Adam dulu? Jawabnya mestilah malaikat dulu. Sebab apa? Ingat tak ingat dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku nak jadikan atas dunia ni khalifah. Jadi pada waktu itu malaikat pun kata dialog dengan Allah, Allah nak buat ke, nak cipta ke? Apa ni makhluk yang akan buat rusak atas muka bumi? Jadi itu menunjukkan dia ada. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat jadi daripada cahaya. Baik. Yang kedua, bilangan malaikat. Berapa malaikat, berapa ramai ada? Kalau tuan-tuan duduk selama ni, kita duduk mengaji fardu ain ni, siapa boleh jawab bilangan malaikat? Saya bagi hadiah hari ni. Banyak lagi buku tu. Buku boleh terima buku free hari ni. Berapa bilangan malaikat? Siapa dia tahu? Berapa? Tak nak jawab dah. Habis, terlepas dah hadiah. Malaikat ialah sejenis makhluk yang tidak terhingga banyaknya. Tak ada siapa boleh bilang. Tidak dapat dihitung bilangannya kecuali Allah sahajalah yang tahu. Tuhan je tahu berapa malaikat. Tidak ada tempat seluas 4 anak jari di langit. 4 jari macam ni ya. Kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau berdiri, sedang salat. Berapa ramai? Di Baitul Ma'mur, terletak di langit ke-7, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tanda situ. Kalau di bumi ada Kaabah. Di langit ada Baitul Ma'mur. Di bumi manusia tawaf, di langit malaikat tawaf. Waktu Nabi kita pergi Isra', dia tengok malaikat sedang tawaf. Nabi pun tanya malaikat Jibril, siapa ni? Jibril kata apa? 70,000 malaikat masuk setiap hari. 70,000 malaikat setiap hari dapat kota tawaf. Kota tawaf, dia ada kota juga malaikat.
Macam kita nak pergi haji juga dengan kotak dah. Yang masuk hari ni tak akan masuk sampai bila-bila. Sampai hari kiamat. Bayarlah. Berapa dah umur dunia hari ni? Kali dengan 70,000. Boleh jawab ni kalkulator ni? Tahulah berapa bilangan malaikat. 70,000 sehari yang berlainan. Yang masuk tak masuk dah. La ya'uduna ilaihi, tak akan masuk lagi. Ramai tak ramai? Ramai dah lah tu. Allah sebut dalam Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui tentera Tuhan kau kecuali dia saja. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, orang lain tak tahu. Dalam surah Al-Muddathir ayat 31. Tengok hadis yang terakhir sekali dalam muka surah 49. Yu'ta bi jahannam laha sab'una alfa zimam. Tengok terjemahan dia. Pada hari kiamat nanti akan dibawa neraka jahannam. Subhanallah. Neraka kena tunda, tarik. Siapa yang tarik? Yang mempunyai 70,000 tali penarik. Allahu Akbar. Besar neraka ni. Dan setiap tali itu ditarik oleh 70,000 malaikat. Ramai tak ramai? Ramailah. Hadis riwayat Muslim. Dengan ini jelaslah kepada kita betapa banyaknya bilangan malaikat. Bilangan malaikat mereka yang menarik sebuah neraka sahaja 4,900 juta malaikat. Hari ni baru jumpa. Neraka banyak mana? Banyaklah neraka tu. Satu neraka ditarik oleh berapa ribu tadi? 70,000 tali, 70,000, 4,900 juta malaikat. Bagaimana dengan bilangan malaikat yang lain? Maha suci Allah yang telah mencipta malaikat dan mengetahui bilangannya. Subhanallah. Tuhan dia tahu. Baiklah, bilangan malaikat kita tak nak bincang dah. Kalau bincang pun siapa tak ada boleh tahu. Kita boleh tahu tentang ramainya malaikat. Alhamdulillah. Bila malam malaikat, ini baru kita jumpa nanti tentang kesan beriman dengan malaikat. Kalau tidak, cakap belajar saja, tak ada kerja lah kita ni tak. Ketiga, nama-nama malaikat. Ini perkara yang ketiga, kita nak tahu nama malaikat, berapa nama ada. Kita wajib beriman dengan malaikat yang telah disebut nama mereka oleh Allah dalam Al-Quran. Dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Yang teragungnya, yang besarnya, 3 malaikat. Yang pertama Jibril ataupun Jibrail. Dia boleh baca 2. Jibril atau Jibrail. Dinamakan juga dengan Ruh Al-Qudus. Ruhul Qudus. Kerja dia menurunkan wahyu. Dengan wahyu yang diturunkan itu kata Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam telah dapat menghidupkan hati manusia. Tengok. Jibril kerja dia hidupkan hati manusia. Yang kedua Mikail. Dinamakan juga dengan Mikail, dia telah ditugas menurunkan hujan, yang menghidupkan bumi dan membawanya ke tempat yang telah diarahkan oleh Allah. Mikail kerja dia hidup bumi. Jibril kerja dia hidup hati manusia. Mana senang dua tu? Senang Mikail lagi. Dia turun hujan-hujan. Baik. Tuan-tuan yang pergi ke Mekah ni, bumi Mekah ni batu saja. Nampak batu tak? Kering kosong je, tak ada apa dah. Kosong. Kalau turun hujan, kita nampak lepas pada 2 hari, nampak hijau bukit. Maknanya bumi itu subur, tapi air tak ada. Tengok. Mudah nak hidup, tapi hati manusia duk ngaji Quran, dengar Quran berpuluh-puluh tahun. Minta maaf lah. Kita pasang mikrofon besar-besar. Ni kita punya apa ni? Speaker atas menara. Berapa kilometer boleh dengar kalau baca Quran? Mikrofon kita mana imam kata berapa jauh boleh dengar? Jauh boleh dengar tak? Tengah masjid tu dia punya alat canggih, dia sampai 2 kilometer dengar azan. Tapi orang mari tak mari. Ini masalah. Cerita selingan sikitlah cerita. Waktu tahun lepas anda pergi melawat ke negara China. Ramai dah rumah kita pergi kat China, ke Beijing tak? Pergi ke China saya tengok masuk dalam masjid New Jie di Beijing. Tuan-tuan pergi Beijing, pergi cari sutera ya kot. Tembok besar tak? Pergi masjid. Saya masuk dalam masjid, kita ni orang masjid duk cari mana dia punya mikrofon. Mana bilik muazzin? Kan kita ada bilik Bilal, ada bilik
Tapi setengah jam lagi nak azan, orang duk masuk masjid. Masuk. Kata ramai orang, rupanya ramai orang dia. Lepas tu dekat nak azan, saya tengok Bilal keluar daripada masjid. So dia pergi ke dekat pintu masjid. Dia azan situ. Azan dekat pintu. Allahu Akbar. Lagu mazhab Hanafi dia lah. Dia 2 kali berhenti. Saya kata maha suci Allah, subhanallah. Memadai dia azan dekat masjid, dekat tangga masjid. Sebab nak suruh orang luar masjid dengar, orang dalam masjid boleh jawab azan. Penuh dalam masjid. Kata masjid kampung aku 2 kilometer azan dengar. Sudah nak qamat nanti 3 saf. Imam 1 saf, Bilal 1 saf, adalah makcik tua kat belakang 1 saf. 3 orang yang salah. Kata padahlah, patutlah orang Cina hantar mari speaker besar-besar ke tempat kita. Rupanya pekak orang kita dengar azan. Ini masalah. Kasar ke? Kalau kasar tarik balik. Tak apa dengar, tengok. Tak dengar. Ni kita tengok hati manusia cukup dahsyat. Dengar Quran, dengar azan, macam panggil orang lain, tak panggil dia. Jadi masalah lah. Jadi nak hidupkan hati susah, nak hidupkan bumi senang. Tuan-tuan, kalau kita rasa ambil satu bukit besar nak pindah ke tempat lain, saya rasa senang. Satu kontraktor boleh angkat. Tapi kalau nak pindah 2 orang daripada rumah dia, nak suruh pergi masjid hari-hari dekat solat 5 waktu, berani ke tak berani kita? Tak ada kontraktor yang berani tak? Tak ada kontraktor berani. Orang kata bagi duit pun tak mari juga, nak kata apa? Payah ini. Tugas yang besar. Yang ketiga, Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala yang dengannya berakhirlah kehidupan dunia dan bermulalah kehidupan akhirat yang akan menghidupkan semua jasad. Jadi kehidupan abadinya di akhirat. Baiklah. Banyak lagi lah nama lain. Raqib, Atid, Munkar, Nakir itu dia kira kita ambil yang besar sebagai perbincangan ringkas. Kemudian kita pergi pula kepada sifat-sifat malaikat. Kita kenal malaikat hari ini. Malaikat ialah satu makhluk yang memang wujud, mempunyai jisim yang hakiki, serta bersifat dengan sifat-sifat kejadian, bentuk luaran dan sifat akhlak yang baik. Antaranya yang pertama, besar kejadian tubuh mereka. Allah telah mencipta malaikat dengan bentuk yang besar dan kuat, sesuai dengan tugas mereka yang mulia, sama ada di langit dan juga di bumi. Satu. Yang kedua, malaikat mempunyai sayap. Sayap Jibril saja kita baca tadi 600 sayap. Yang ketiga, malaikat tidak berhajat kepada makan dan minum. Kenapa Allah Ta'ala buat malaikat tak perlu makan, tak perlu minum? Tuan-tuan pernah tak tanya? Kena jawab hari ni. Sebab dia, kenapa berlaku kebocoran dalam mana-mana negara atas dunia? Sehingga kan surat khabar tulis, saya tak tuduh ni surat khabar tulis, pegawai SPRM pun kena dakwa juga. Sedangkan dia jaga rasuah, dia kena dakwa juga. Kenapa? Sebab dia makan, dia minum. Selagi manusia makan dengan minum, boleh orang masuk ikut mana-mana pun. Tapi oleh kerana Tuhan lantik malaikat ni tak makan, tak minum, tak ada siapa boleh rasuah malaikat. Dia akan tulis je. Kalau tak kita kata tak, malaikat, hari ni pokok kami ni tak nak salat ni, ambil apa-apa, mu nak makan apa hari ni? Kami jamu. Aku tengah salat, mu makan, buat mu senyap. Rasuah. Jadi oleh kerana malaikat tak makan, tak minum, tak ada rasuah dia. Allah Ta'ala maha mengetahui hikmah kenapa malaikat tak makan, tak minum. Dia tak ada sibuk dah. Kita ni kadang-kadang kosong kerja apa? Keluar makan. Jadi kosong lah pejabat. Dia tak sibuk dengan makan, dia jaga je. Yang keempat, malaikat suatu makhluk yang cerdik serta mempunyai pemikiran yang pintar. Dia boleh berkata-kata dengan Allah dan dia boleh menyampaikan kepada Nabi. Rekod dia kuat, dia dengar, dia bawa. Kalau kita ni kadang-kadang tak usah orang lain lah. Waktu nak turun tangga, tengah duk start kereta, isteri mari beritahu apa? Ada 3 benda yang nak pesan. Sampai di Kedah nanti, telefon balik ke ingat dah? Telefon balik dah. Apa pesan tadi? Subhanallah, baru turun tangga tadi baru telefon pula, apa pesan tadi? Terlupa, tak lupa kita. Malaikat tak lupa. Dia dengar Allah Taala perintah, dia bawa turun wahyu tepat sebagaimana yang diturun. Malaikat boleh bertukar rupa. Kejadian mereka yang asal, Allah menganiakan mereka boleh berupa apa-apa saja. Saya tak mampu dah nak cerita.
kata pengurusi pembagi tempoh masa yang nak habis ni. Cerita apa ni tentang malaikat, kejadian-kejadian yang ajaib, pelik. Yang ke-6, kematian malaikat. Malaikat mati juga. Mereka semua akan mati pada hari kiamat, termasuklah malakul maut yang duk kerja cabut nyawa orang pun dia kena cabut nyawa juga. Kemudian mereka akan dibangkitkan semula melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Yang seterusnya, ibadat malaikat. Mereka melakukan ibadat kepada Allah dengan berbagai-bagai ibadat, di antaranya solat, tasbih, rukuk, sujud. Jadi tasbih malaikat tu setara mana? Guruh di langit tu, radun. Yang kita duk bergigil takut bila bunyi guruh kan, bunyi tu baru tasbih malaikat baru itu. Lagu mana kalau malaikat jerkah, mati habis orang. Kan kaum yang dulu, kaum Ad, kaum Samud, bila dia buat apa ni, maksiat, mungkar, malaikat mari sayhah, tempik, sekali tempik habis tersungkur mati habis. Tuhan bayangkan, dia tasbih gerong bunyi di langit, kita pun lari masuk dalam rumah. Allah Akbar, kuatnya guruh. Itu baru tasbih. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana kalau mereka jerkah kita. Jawabnya mati situ kita tak? Allahu Akbar. Kalau kita tengok di sini, barulah kita nampak kerdilnya kita di hadapan kuasa Khaliqul Malaikat, kuasa pencipta malaikat. Antara sifat-sifat ibadat mereka berkekalan dan berterusan. Yang rokok-rokoklah, yang sujud-sujudlah. Ikhlas kepada Allah, sentiasa melakukan taat, sentiasa bersifat tawaduk. Ini sifat malaikat. Baik, kita berpindah pada tugas-tugas malaikat. Para malaikat menjalankan tugas-tugas mulia yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada mereka. Antaranya memikul arash. Besar mana dia pikul, kita tengok nanti, dalil-dalil nanti. Yang kedua, menurunkan wahyu kepada rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Yang ketiga, menjaga syurga dan neraka. Yang keempat, menjaga awan, hujan dan tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, menjaga bukit bukau dan gunung ganang. Yang ke-6, meniup serunai sangkakala. Yang ketujuh, menulis amalan anak Adam. Kerja dia tulis, apa dia saja tulis. Nak bagi rasuah dia tak makan. Yang ke-8, menjaga manusia. Apabila seorang itu telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala akan ditimpa bencana, mereka akan meninggalkannya, kemudian bala pun menimpa orang itu. Allahu Akbar. Kita perasan ke tidak, kita ni ada hafazah. Malaikat hafazah dia panggil. Malaikat menjaga manusia ni, nama dia malaikat hafazah, jaga kita. Kalau kita tak rasa ada malaikat jaga, rasa tak rasa, balik rumah padi, ambil semangkuk kuih, gula ke apa benda ke, letak sebelah kita. Kita ambil bantal, kita tidur. Semut masuk dalam gula ke masuk dalam hidung kita? Masuk dalam gula penuh dalam tu. Semut ada, lipah ada, tikus pun mungkin mari. Kenapa tak masuk dalam hidung kita? Sedangkan semut ni dia suka tempat-tempat gelonggok, tempat rongga macam tu kan. Lipah suka masuk, cicak mungkin masuk lagi. Tak ada lagi bunyi sibuk. Orang kerja hospital ada tak? Pagi-pagi ambulan datang, piau mari. Apa? Alah, ada lipah dalam hidung orang ni, ada? Tak ada. Ada semut masuk sebab dia tidur sebelah kuih tu? Tak ada. Sebab hafazah dijaga. Tapi kuih, benda-benda yang apa, kek semua ni, sekejap je semut mari. Banyak mana semut atas rumah kita, tak ada lagi. Apa masa apa cik tu sakit, masuk semut dalam hidung. Tak ada. Ini dia panggil hafazah, malaikat jaga kita. Dalam kitab ni kata apa? Apabila Allah nak kenakan bala kepada orang itu, malaikat pergi ke lain sekejap, lepas. Masuk. Tu yang masuk, kadang-kadang masuk apa ni, dalam telinga masuk benda, dalam hidung masuk, ada masuk. Tapi asasnya malaikat jaga. Jadi kita kena syukur kepada Allah Taala ada orang jaga kita punya. Kalau tidak, berat kita, kena tidur bergilir-gilir dengan isteri. Kita nak tidur, isteri jaga, pegang satu kayu penebah satu. Jangan mari lipas, jangan. Cik abang aku senang tidur. Isteri nak tidur, suami kena jaga pula. Nanya kita macam ni. Cukup kita tidur, malaikat jaga. Subhanallah. Yang ke-9, sentiasa bersama manusia dan mendoakan untuknya ke arah kebaikan. Tadi saya sebut dah hadis, siapa duduk lepas salat,
Menunggu solat yang kedua, malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang ke-10, menjaga benih dalam rahim. Kemudian meniupkan roh, menulis rezekinya, amalannya, baik atau celaka hidupnya. Subhanallah. Malaikat jaga. Yang ke-11, mengambil nyawa manusia ketika sampai ajal. Yang ke-12, menyoal dalam kubur. 13, menyampaikan salam yang diucapkan oleh setiap umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bila kita salam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Tak, dalam salam tak? Malaikat peronda ni bila kita salam, kita selawat ke Nabi, malaikat ni bawa ke Madinah, hantar, ya Rasulullah, ni salam daripada orang ni. Nabi jawab, illa raddallahu alayya ruhi. Nabi kata, Allah Taala hantar balik ruh aku jawab salam. Subhanallah. Bila sebut cerita salam ni, saya kena cerita juga tuan-tuan sini. Takut ada dengar cerita. Ada penceramah kita di Madinah, bukan orang Malaysia lah. Takut tuan-tuan duk tengok pelajar-pelajar kita ni nyanyi macam ni. Dia ceramah, dia kata, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sekali-kali pergi ziarah Rasulullah pada waktu malam. Jadi jemaah ni kata, apa masalah? Masjid tutup waktu malam. Sebabnya dia kata, kalau kita ziarah Nabi, kita bagi salam, Nabi kena jawab. Jadi kalau semua orang pergi malam, bila Nabi nak tidur? Allah. Saya dengar hak ni terkejut kita. Subhanallah. Jemaah haji mari repot, dia tahu tak betul kan ni? Saya kata 10 kali tak betul. Mana ada cerita atas dunia ni bila ada waktu orang tak bagi salam pada Nabi. Cuba cek tengok. Kita satu Malaysia ni pun sangat berbeza. Kita sini 12.45 dah Zuhur. Saya di Kelantan pukul 1.15. Di Kuala Lumpur mungkin 1.20. Jadi mana ada waktu orang tak salat atas dunia? Bila ada orang salat, adalah assalamu alayka ya Rasulullah. Ada tak ada? Ada orang bagi salam. Jadi macam mana kita kata mai falsafah, tak boleh pergi ziarah Nabi malam sebab Nabi nak tidur. Subhanallah. Dia buat Nabi tu macam dia ya, suka tidur. Macam-macam. Tuan-tuan kalau dengar yang pelik-pelik janganlah. Banyak masalah atas dunia ni sebab hasil daripada kita tak teliti. Kita dengar orang kata jadi berlaku. Lebih-lebih zaman internet, zaman Facebook ni. Allah. Pagi-pagi duk live hantar ni tak tahu cerita apa. Saya sekali orang ada seorang tu, dia asyik masuk je. Saya buka pagi Facebook tengok, pagi ni, pagi Sabtu. Kita kena baca zikir 1000 kali zikir sekian-sekian. Dia tak kata mari pada Nabi, dia suruh baca zikir. Saya pun tanya balik, yang duk hantar ni baca ke tak? Dia kata saya budak juga, saya kempen orang baca ya. Saya kata kalau nak kempen baca, kempen lah yang dibaca oleh Nabi. Nabi baca 100 kali ya. Subhanallah bihamdi 100 kali waktu pagi. Senang ke tak senang? Senang. Tapi kalau kena yang panjang-panjang 1000 kali pula, tak sempat masa. Tak baca dah. Jadi kita buat satu benda yang duk ikut cerita. Baik, cerita malaikat dulu lah. Oleh yang demikian, seorang Muslim tidak perlu bermusafir ke makam Nabi untuk menyampaikan salam, memadai dengan membaca selawat. Jadi kalau kita duduk di Madinah, kita pergi salam lah. Tapi kalau kerana nak pergi salam dah, malaikat dah bawa dah online dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi salam banyak kan? Malam Jumaat, hari Jumaat banyak ke selawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sebab salam kita malaikat bawa. Kerja dia peronda, bawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca tak baca? Alhamdulillah, saya yakinlah tuan-tuan malam Jumaat ni hari Jumaat kita banyak ke selawat, dan hari lain pun kita selawat. Jadi mereka yang menyampaikan kepada Nabi di mana saja berada, kerana malaikat akan membantu, membawa serta menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat mempunyai kerja dan tugas yang amat banyak. Apa yang disebut di atas ini itulah yang masyhur. Dalil-dalilnya banyaklah kita dah percaya semua dah. Dalil yang terakhir sekali iaitulah natijah beriman pada malaikat. Yang kita nak. Bila kita belajar, bila kita mengaji iman ini, yang Allah sekali kita kena tengok kesan. Belajar iman tak ada kesan, buat apa? Mengaji takut pada Allah Ta'ala, balik-balik solat pun tidak. Macam setengah kawan-kawan kita, dia pergi belajar, dalam belajar tu menangis sebab tengok gambar-gambar orang duk menakutkan, menangis. Balik-balik yang tak salat juga, yang tak tutup aurat juga. Ini bukan ilmu namanya. Ini satu motivasi saja. Ilmu yang kita belajar
setiap kali kita belajar mendekatkan kita kepada Allah. Itu ilmu. Apa makna ilmu? Setiap kali kita belajar, dia mendekatkan kita kepada Allah. Baik, hari ini kita belajar tentang malaikat. Apa benda malaikat? Natijah ataupun kesan beriman dengan malaikat. Yang pertama, merealisasikan maksud iman. Jadi aku beriman ni sebab nak melaksanakan. Beriman itu makna apa? Kita beriman. Kerana tidak sah iman itu melainkan dengan beriman kepada malaikat. Satu. Yang kedua, mengetahui keagungan pencipta mereka yang maha tinggi dan mengetahui kekuatan serta kerajaan. Jadi kita tahulah, malaikat besar, Allah Ta'ala yang mencipta malaikat lagi agung. Kerana kehebatan makhluk ciptaannya menunjukkan keagungan pencipta. Yang ketiga, bertambah keimanan dalam hati seorang Muslim dengan mengetahui sifat-sifat malaikat. Lagi kita tahu sifat malaikat, kita kena kuatkan iman kita. Keadaan serta tugas-tugas mereka. Jadi kita tahu tugas mereka. Yang keempat, mendapat keamanan dan ketenangan bagi seorang Muslim apabila Allah menguatkan mereka dengan bantuan malaikat. Jadi kalau kita tengok dalam peperangan Badar, tuan-tuan ingat tak? Waktu Nabi kita perang Badar, Allah Ta'ala hantar mari malaikat. Sahabat kata, aku tengah kejar orang kafir, kejar-kejar anak pancung, tiba-tiba pop, tersungkur kawan tu. Rupanya malaikat mendahului sahabat, pukul orang yang sedang lari. Jadi malaikat dia mari. Yang kelima, kasihkan para malaikat kerana mereka telah menjalankan ibadat dengan sempurna, serta mereka sentiasa beristighfar, minta ampun bagi orang-orang yang beriman. Yang keenam, membenci semua perbuatan jahat dan maksiat, kerana malaikat ni dia tak suka. Kan Nabi kita sebut, malaikat ni dia tak suka kepada bahawan yang tak baik. Nabi kata bila nak pergi ke masjid, jangan makan makanan-makanan yang berbau busuk. Makan bawang mentah yang menyebabkan kita duduk masjid, orang sebelah pun sakit telinga, sakit hidung, malaikat pun bau sakit. Dia kata busuk dia ni. Tak tahulah boleh sebut tak boleh sebut kat sini. Takut tuan-tuan kata tak boleh panggil dah ustaz ni. Saya bimbang juga kalau orang hisap rokok, dia tak gosok gigi pergi masjid, malaikat pening dekat pintu. Ni ada kat rumah kita. Mari-mari tu orang kereta motosikal pak masuk masjid dah. Tinggilah dulu, gosok dulu, siwak dulu, buang bau-bau dulu baru masuk masjid. Sebab malaikat, Nabi kata innal malaikat tata'azza. Malaikat tu merasai sakit hidung dia sebagaimana orang sakit hidung cium bau benda tak baik. Kata Nabi kita larang bawa benda-benda yang busuk ke masjid. Nabi kita suruh mandi masjid dulu pakai wangian, sebab malaikat ni suka pada wangi-wangi. Dia tak mahu pada benda yang busuk. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana sentiasa mengambil berat terhadap hamba-Nya dengan mengutuskan malaikat yang sentiasa menjaga keselamatan, menulis semua amalan yang dilakukan dan lainnya. Jadi kerana itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita kena syukur pada Allah Taala. Tak perlulah kita tulis semua perkara. Saya tengok orang hari ni, dia tulis semua. Dia pergi piknik, tulis kat mana? Dalam Facebook lah. Fitnah Facebook ni bala juga tak? Bala tak bala? Bala. Pergi situ tulis, beli ni tulis. Allah, semua benda dia tulis. Dia pergi buat maksiat tulis juga. Saya semalam pergi kelab ini. Saya cakap tak payah tulis dah, malaikat tulis semua dah. Mu tunggu mati je, nanti dia tayang balik benda tu. Jadi kita setengah orang ni sibuk, hari siap pagi petang saya malam tulis diary. Aku hari ni pergi, tak payah. Kita tulis benda yang mustahak je. Nak beli apa tanda sebagai nak rekod berapa habis duit hari tu. Habis kalau semua benda tulis tak payah, malaikat dah tulis. Kita tak payah ada sibuk-sibuk lagi. Allah Ta'ala dah hantar bagi sekretari khas untuk kita, dan dia akan tayang balik apa yang kita buat. Jadi kesan beriman dengan malaikat, kita kena tahu. Yang pertama, nak merealisasikan rukun iman. Yang kedua, biar kita rasa, aku ni nak buat maksiat, malaikat sebelah tak cuti ni hari ni. Dia tak kaya Cina malaikat ni. Tak ada cuti dia. Kita ada juga cuti tak? Kalau hari cuti, laju sikit lagi libur raya sebab tak ada sikap op sikap ke apa dia. Kalau ada op, buat seluar sikit jalan kan. Tapi malaikat cuti tidak ada. Jadi pada waktu itu kita kena mikir, tak bila hari malaikat cuti aku nak buat maksiat? Tak ada hari cuti, tak boleh buat maksiat. Di mana tempat sembunyi aku nak maksiat? Malaikat sentiasa ada. Tak
tak boleh buat maksiat. Jadi kesan beriman kepada malaikat, kita merasai bahawa kita di bawah pengawasan CCTV Allah Ta'ala yang terserta bersama kita, namanya malaikat. CCTV kau panggil, malaikat duk tengok kita. Pasal itulah Nabi ingat dengar satu cerita. Nabi duduk di rumah dia, satu tempat, kain dia terselok sikit sampai ke paha, kain. Mari Sayyidina Abu Bakar, Nabi duduk relax, tak senyap gitu, kain bukan aurat lagi, masih dalam aurat. Mari Sayyidina Umar, Nabi kita diam. Masuk Sayyidina Osman masuk, Nabi kita bangun duduk, betul kain dia. Salah seorang sahabat dia, Aisyah ke siapa nak tanya. Dia kata, ya Rasulullah, ajib, peliklah Abu Bakar masuk muduk begitu juga sandar, tak baiki-baiki kain, tak betulkan kain. Umar, mari Osman, kamu betul duduk, tarik kain, kemas-kemas. Kenapa? Nak tahu, kenapa beza? Nabi kata, bagaimana aku tak malu kepada seorang sahabat yastahi minhul malaika. Malaikat malu dengan dia. Malaikat ada sifat malu. Kita sifat tak malu tak? Kadang-kadang duduk basuh kereta dengan seluar pendek tu ya, bertukar dengan jiran sebelah tu. Jiran sebelah tu ada anjing kat rumah dia, kita tak ada, tapi tukar dia waktu nak basuh kereta. Tutup aurat pun tidak berlaku. Malaikat malu. Setakat mana malu dia? Sayyidina Osman ni, ini cerita sama kita lah ya. Tak pernah dia tengok aurat dia, sama dengan isteri dia pun tak tengok aurat. Subhanallahil azim. Tu malunya sifat dia begitu. Namun jangan kata orang malu ni tak kerti buat kerja lah. Osman di antara jutawan yang hebat. Waktu Nabi bagi tawaran istimewa nak pergi perang Tabuk, Nabi kata siapa yang menyediakan alat senjata untuk Tabuk ini, Allah Ta'ala maafkan dia. Osman isytihar, aku bila sampai unta perdagangan aku ini, ambil semua sekali dengan unta, sekali dengan pelana unta, pelapik penana unta, dan barang-barangnya fi sabilillah. Hebat. Yang kata orang pemalu ni tak buat kerja. Orang pemalu ni orang sifat malu kepada Allah. Ni kadang-kadang kita ni malu dengan orang, tak malu dengan Tuhan. Ada juga. Dengan orang malu sangat, sipu-sipu tak. Tapi dengan Allah Ta'ala semayang pun tidak. Malu apa? Itu dia panggil. Baiklah, beriman dengan malaikat sangat besar kesannya, sangat tinggi darjatnya. Barulah kita terasa hari ni, oh begitu punya beriman dengan malaikat. Betul tak? Kalau tidak kita simple je. Malaikat, kerja dia nyabut nyawa. Itu yang kita paling ingat. Yang paling takut, saya tak happy sekali, malaikat nyabut nyawa sebab mati orang. Kita kena ingat, kalau orang tu sakit tak mati pun susah juga. Susah tak susah? Berapa ramai orang bila tengok orang dia kena stroke, kadang-kadang sampai 4 tahun, 5 tahun. Duk fikir anak dia nak suruh mati kan mak. Tak suruh mati pun tak ada kerja. Macam-macam dah. Ini subhanallahil azim. Setakat itulah dulu perbincangan kita. Kita akan sambung lagi perbincangan yang seterusnya insya-Allah. Lepas maghrib nanti kita sambung lagi rukun yang ketiga, beriman dengan kitab dan beriman dengan Rasul. Ada 2 lagi. Kemudian kita akan sambung lagi beriman dengan hari akhirat dan beriman dengan qada dan qadar. Qada dan qadar mungkin sampai ke sini balik. Masjid ni akan mari balik insya-Allah. Itu sajalah. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.